Pada hari ini Ustazah akan menyambung pelajaran yang ke-11, yaitu daripada unit 2 yang bertajuk Solat Sunat Tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini kita berada lagi dalam kelas online pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM bersama dengan saya Ustazah Rahimah di channel Imaz Media. Pada hari ini Ustazah akan menyambung pelajaran yang ke-11, yaitu daripada unit 2 yang bertajuk Solat Sunat Tasbih. Okey, untuk itu kita akan mempelajari maksud dan hukum solat sunat tasbih. Okey, yang pertama, maksud. Solat sunat tasbih ialah solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat, yang mana hukum melaksanakan solat ini ialah sunat. Dalil yang berkaitan dengan solat sunat tasbih. Okay, yang mana dalilnya adalah daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk tajuk solat sunat tasbih ini, kamu boleh merujuk muka surat 90. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas ini merupakan sahabat Rasulullah, tentang amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa surah, fa idza faragta minal qira'ah fi awwali raka'atin qulta wa anta qa'im subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah thumma tarka'u fataqulu wa anta raki'un 10, ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10. فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Maksud hadis. Engkau solat sebanyak 4 rakaat. Engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membacanya pada rakaat pertama dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat.
Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukan pada setiap hari Jumaat. Kalau tidak mampu, juga lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Baiklah, itu dia tadi hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan secara detail atau secara telitinya cara untuk melaksanakan solat sunat tasbih. Seterusnya kita pergi kepada hikmah menunaikan solat sunat tasbih. Apakah hikmah kita menunaikan solat sunat tasbih? Yang pertama, mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jika kita melihat hadis tadi, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Al-Abbas tentang cara untuk melaksanakan sunnah tersebut, yakni solat sunat tasbih. Maknanya Rasulullah juga melakukan solat sunat tasbih ini. Jadi apabila kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan dapat pahala sunat, dan kerana itu kita mendapat keampunan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak bertasbih. Jika kita merujuk kembali kepada hadis itu juga, setiap satu rakaat solat sunat tasbih itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 75 kali tasbih. Jadi kamu bayangkan satu rakaat sehinggalah selesai ke rakaat yang terakhir, yang keempat, kita sudah membaca tasbih zikrullah sebanyak 300 kali. Jadi insya-Allah hambanya yang sentiasa mengingati Allah, zikrullah, akan meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Yang ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah. Satu kebaikan kita sentiasa melaksanakan zikrullah ini dalam kehidupan kita, insya-Allah jiwa kita sentiasa tenang. Jika ada masalah melanda pun, kita masih lagi mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan rasa keseorangan. Begitu juga bila kita gembira, janganlah kita lupa kegembiraan kita itu juga dapatnya daripada siapa? Kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi berzikirlah, tidak kira di masa kita susah ataupun di masa kita senang. Sesungguhnya mengingati Allah itu akan membuatkan jiwa kita tenang. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasalah zikrullah. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baik, seterusnya kita pergi kepada kaifiyah solat sunat tasbih dengan satu salam. Solat sunat, untuk pengetahuan kamu, solat sunat tasbih ini ada dua cara boleh dilakukan. Untuk yang pertama ni Ustazah terangkan dulu kaifiyah solat sunat tasbih dengan satu salam. Mula-mula sekali kita kenalah niat. Untuk solat sunat tasbih satu salam, niat dia macam ni. Lihat niat yang saya tunjuk, Ustazah tunjuk ni. Lafaznya, usolli sunat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Lafaz niat 4 rakaat untuk satu salam. Bermaksud, sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kita buat solat tu 4 rakaat, jadi kita punya niat pun buat 4 rakaat. Yang kedua, berapakah bilangan rakaat melakukan solat sunat tasbih satu salam ini? Ada 4 rakaat. Sekiranya dilakukan pada waktu siang. Jadi para pelajar sekalian, apabila kamu melakukan solat sunat tasbih, kalau waktu siang buat 4 rakaat satu salam. Seterusnya cara pelaksanaan.
Boleh dibuat secara bersendirian atau boleh juga dibuat secara berjemaah. Bacaan di dalam solat. Okey, bacaan di dalam solat ni saya tunjuk slide yang seterusnya. Okey, ini bacaan dalam solat. Untuk rakaat pertama, kita baca surah Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Kafirun, ataupun boleh juga menggunakan surah yang lain. Seterusnya kita bertasbih sebanyak 15 kali. Okey, kemudian kita rukuk. Dalam rukuk kita selesaikan bacaan rukuk seperti biasa, Subhana Rabbil Azimi, dan setelah itu 3 kali. Setelah itu kita bertasbih pula 10 kali. Kemudian kita iktidal, kita baca bacaan semasa iktidal, dan setelah itu bertasbih 10 kali. Seterusnya kita sujud, baca bacaan semasa sujud, dan tasbih 10 kali. Kemudian kita duduk antara dua sujud, baca bacaan semasa duduk antara dua sujud, dan bertasbih 10 kali. Kemudian sujud kedua bertasbih, baca bacaan semasa sujud juga, dan kita bertasbih 10 kali. Okey, selesai kita sujud, kita duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat kedua, dan kita bertasbih lagi 10 kali. Kemudian kita berpindah ke rakaat kedua. Di rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas ataupun boleh juga surah yang lain, dan bertasbih sebanyak 15 kali. Diikuti dengan rukuk, bacaan rukuk dan bertasbih 10 kali. Iktidal, bacaan semasa iktidal, bertasbih 10 kali. Bersujud, kemudian bacaan semasa sujud, kita bertasbih pula 10 kali lagi. Duduk antara dua sujud, baca bacaan semasa sujud, bertasbih 10 kali. Kemudian kita sujud kedua, bertasbih 10 kali. Okey, untuk rakaat yang kedua ni kita ada duduk tasyahud awal. Jadi kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus tu. Seterusnya selesai membaca tahiyat awal, kita bertasbih 10 kali. Kemudian kita bangun lagi untuk rakaat yang ketiga. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita terus bertasbih 15 kali. Kita rukuk, bertasbih 10 kali. Iktidal, tasbih 10 kali. Sujud, macam tadi jugalah, baca bacaan semasa sujud. Baca bacaan semasa iktidal, baca bacaan semasa rukuk, baru kita bertasbih. Okay, kita sujud, baca bacaan semasa sujud, Subhana Rabbil A'la tu 3 kali, dan kita tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud, tasbih 10 kali. Sujud kedua bertasbih 10 kali. Di rakaat ketiga, kita duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat keempat. Dan seterusnya kita bertasbih 10 kali. Duduk istirahat ni duduk sekejap lah lepas dari sujud tadi. Kita selesaikan tasbih 10 kali. Kemudian kita bangun, kita ada rakaat yang keempat. Kita baca Al-Fatihah dan kita bertasbih 15 kali. Kita rukuk, tasbih 10 kali. Iktidal, baca bacaan iktidal, tasbih 10 kali. Sujud, baca bacaan semasa sujud, tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud, baca bacaan duduk antara dua sujud, tasbih 10 kali. Sujud kedua bertasbih 10 kali, dan ini rakaat yang terakhir, kita duduk tasyahud akhir dan membaca tahiyat. Bertasbih, selesai baca tahiyat, kita bertasbih sebanyak 10 kali dan seterusnya memberi salam. Okey, itu untuk bacaan solat bagi yang dilakukan waktu siang. Untuk 4 rakaat, 1 salam. 4 rakaat, 1, 2, 3, 4, dan selepas masa rakaat keempat barulah kita salam. Seterusnya, berikut ini pula cara yang kedua. Kaifiah solat sunat tasbih dengan 2 salam. Okey, yang pertama seperti tadi juga kita ada niat. Okey, kalau ini niatnya 2 rakaat. 2 rakaat kita buat 2 rakaat. Maksudnya 4 rakaat juga. Walau bagaimanapun kita buat 2 rakaat.
kita buat 2 rakaat yang pertama, bagi salam, kemudian kita bangun lagi balik, buat lagi rakaat seterusnya, dan rakaat kedua kita salam. Ada 2 salam lah maksudnya. Okey, dia punya niat. Usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, bilangan rakaatnya berapa? 4 rakaat dengan 2 salam. Sekiranya dilakukan pada waktu malam. Jadi 2 rakaat, 2 salam ini kita buat waktu malam solat sunat tasbih tersebut. Cara pelaksanaannya bersendirian atau boleh juga berjemaah. Bacaan di dalam solat. Okey, bacaan di dalam solat ada rakaat pertama dan ada rakaat kedua. Di rakaat kedua ni kita bagi salam kan. Kemudian nanti kita bangun lagi balik untuk rakaat pertama dan kedua dan sekali lagi bagi salam. Okey, jadi bacaannya apa ini? Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah. Diikuti surah Al-Kafirun atau boleh juga surah lain dan seterusnya bertasbih 15 kali. Masa rukuk baca bacaan rukuk, tasbih 10 kali. Masa iktidal baca bacaan iktidal, diikuti tasbih 10 kali. Masa sujud baca bacaan sujud dan diikuti tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud, tasbih 10 kali. Sujud kedua bertasbih 10 kali. Seterusnya, di rakaat pertama duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat kedua. Dan diikuti dengan bertasbih 10 kali. Rakaat kedua, kita baca surah Al-Fatihah, kemudian diikuti surah Al-Ikhlas atau boleh juga surah yang lain, diikuti tasbih 15 kali. Kemudian kita rukuk, baca bacaan rukuk, bertasbih 10 kali. Kemudian kita iktidal, baca bacaan iktidal, tasbih 10 kali. Sujud, baca bacaan semasa sujud, diikuti tasbih 10 kali. Duduk antara 2 sujud, baca bacaan duduk antara 2 sujud dan diikuti dengan tasbih 10 kali. Sujud kedua, kita baca bacaan semasa sujud dan seterusnya bertasbih 10 kali. Kemudian kita duduk tasyahud awal dan baca tahiyat. Okey, bertasbih sebanyak 10 kali dan memberi salam. Okey, jadi itulah tadi selesai sudah Ustazah menerangkan tentang kaifiah solat sunat tasbih. Jadi itulah tadi yang telah kita pelajari berkaitan solat sunat tasbih. Jika kita lihat tadi pada permulaan pelajaran kita tadi, kita mulakan dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda mengajarkan Sayyidina Al-Abbas. Al-Abbas ini merupakan sahabat dan juga adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita semua melalui hadis yang yang diriwayatkan tadi, tentang amalan yang mana amalan ini kalau kita lihat adalah sangat sederhana. Walau bagaimanapun impaknya amat dahsyat, lagi menakjubkan, dihiasi dengan tasbih yang mudah. Kita terasa mudah kan sebut tasbih. Siapa yang tidak tahu dengan sebutan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu ataupun tasbih itu kita semua tahu sebutannya. Semua orang maklum dengan sebutannya. Tidak terasa susah kan? Sangat senang. Walau bagaimanapun solat ini terlihat senang, tapi tersangatlah banyak kebaikannya kepada kita. Kerana ianya dijanjikan dengan pengampunan dan penghapusan segala dosa. Apa jua bentuk dosa yang seseorang itu lakukan.
kita ditawarkan pengampunan secara keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya ini satu rahmat daripada Allah yang terlalu agung buat umat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang kecil tetapi ganjarannya terlalu agung dan besar. Tawaran pengampunan dosa melalui solat sunat tasbih ini adalah antara kurniaan Allah Ta'ala yang tiada taranya untuk kita. Justru jika insan-insan hebat seperti Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh melakukan solat sunat tasbih ini, apatah lagi insan seperti kita yang sangat kerdil ini dan yang banyak dosa ini. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan solat sunat tasbih ini dalam kehidupan kita, insyaAllah. Akhir kalam dari Ustazah, anda bolehlah klik butang subscribe serta aktifkan butang loceng supaya tidak terlepas video Ustazah yang seterusnya. Dan sekiranya kalian suka apa yang dipelajari pada hari ini, bolehlah klik like dan share bersama rakan-rakan media sosial anda untuk sebarkan ilmu dan semoga beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut, insya-Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.